Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sedang penonton sekalian, marilah sama-sama kita panjat setinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan pelihara sekalian alam, Tuhan yang berkuasa bagi sekalian alam. Mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk setiap malam kita teruskan bacaan Al-Quran. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang kepada rakan-rakan yang baru hadir daripada IG, Anis, Haura, daripada FB, Siti Aisyah, Latifah, Wanurul Qalbi, Aini, Acik Mala, Roslin, Rohaiza, Lin, Siti Uzawiyah, Rohana, Hajah Bina, Aini, Zubaida, Rahna, Izan, Wanisa, Aida, Jamiyah, Dr. Fatimah, Jairin Lo, Faz Fuad, Rahna. Ada ikan belakang Ustaz. Itulah, saya pun kawan-kawannya ni. Okey, Tun Mahathir, Roslin, Zainab dan semua rakan-rakan yang sedang menonton. Apa khabar semua? Saya doakan mudah-mudahan kita terus kekal sihat, berada di tempat masing-masing, stay at home. Baiklah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni Aikim dah masuk pada episod yang ke-220. Alhamdulillah. Itu bermakna kita akan sama-sama bacakan ayat suci Al-Quran sebentar nanti daripada muka surat 220. So baik rakan-rakan, sebelum kita terus kepada info tajwid, jangan lupa wawarkan kita punya kelas ini agar lebih ramai dapat manfaat daripadanya. Mudah-mudahan insya-Allah. Tekan button share, hashtag sebar kebaikan, tag nama rakan-rakan kita, ajak mereka, tarik mereka masuk dalam kita punya live insya-Allah. Baiklah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita terus pada segmen yang pertama, iaitu info tajwid. So info tajwid semalam kita telah terang tentang pembahagian mad lazim. Kita juga telah terang tentang apa itu yang dimaksudkan dengan mad lazim, bagaimana mad lazim itu boleh berlaku. So pada malam ini kita lihat tentang kadar bacaan mad lazim. Seperti mana yang kita sedia maklum, saya fikir semua telah maklum, kebanyakan daripada kita ramai yang telah belajar. So kita jadikan ini sebagai ulang kaji sama-sama untuk kita mantapkan lagi kita punya ilmu berkaitan dan maklumat tentang tajwid kita. Radin, jom mancing ikan belakang Ustaz. Ini kaki pancing ni. Baiklah rakan-rakan, insya-Allah kita lihat sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan kadar panjang bacaan mad lazim. Baik. Kadar mad, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kadar mad ini dalam mengira kadar mad. Bagaimana kita nak tahu kadar mad itu yang kita nak bacakan itu 2 atau 4 harakat ataupun 6 harakat? Okey. First yang disebut oleh Syekh dalam videonya adalah kadar mad itu adalah ada yang mengira dengan jari, kan? Okey. Itu yang dimaksudkan adalah kias. Mengira harakat menggunakan jari daripada Syekh Ali Al-Dabbaq, iaitu salah seorang qari yang terkemuka
Maksudnya dalam bidang qurra ini, dalam di bidang tajwid ini, beliau merupakan rujukan utama yang berasal daripada Mesir tapi telah wafat, telah meninggal dunia lebih kurang dalam 60 tahun yang lalu. So dia berkata, dia berkata bahawa syekh-syekh kami mengira menggunakan jari. Maksudnya dia bertalaki dengan syekh, dengan guru-guru dia. Kebanyakan mereka mengira harakat itu dengan membuka ataupun menutup jari. So itu yang pertama. Tapi kita perlu fahami bahawa ini bukanlah satu perkara yang diajar oleh maksudnya ia bukan daripada baginda Nabi SAW. Itu yang pertama lah. Sebab itu dipanggil amrun muhdath ataupun perkara yang baharu. Perkara yang baharu. Tapi ia tidak menyalahi selagi mana bertepatan dengan bacaan dan kehendak apa yang kita telah baca dengan guru-guru kita. Dan selain itu, untuk kita mudah mengira, mengatakan bahawa bacaan kadar mat itu 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Katakan kadar panjang mat lazim yang kita bincangkan pada malam ini adalah 6 harakat pada semua pembahagian mat lazim. Pembahagian mat lazim terbagi kepada 4. Mat lazim harfi ada 2, muthaqqal mukhaffaf, mat lazim kalimi, muthaqqal mukhaffaf. Semua mat lazim yang kita sebutkan semalam adalah kadar panjangnya dengan kadar 6 harakat. Maknanya mat lazim secara total lazim, wajib. Wajib maksudnya mesti kena baca dengan kadar 6 harakat. Kita boleh juga mengira kadar 6 harakat ini boleh dikatakan, cuba lihat pada nota tu, boleh dikatakan ia dibaca 3 kali ganda panjang daripada mat tabi'i. Mat tabi'i ataupun mat asli. Katakan kita sebut mat asli, qalu ya Musa, ada 5 mat asli di situ, mat tabi'i di situ, so ada 10 harakat. Kalau kita nak baca dengan 6 harakat, so kita buang 2, kita sebut ya Musa, itu panjang 6 harakat. Waladdallin atuhajjunni. So dia boleh kita katakan 6 harakat ini bermakna tempoh bacaannya sama seperti menyebut sama seperti kita menyebut 3 kali ganda panjang mat tabi'i. Atau boleh juga kita nak kira sebagai sebut 6 huruf yang berbaris. 6 huruf yang berbaris. Contoh, qa 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 dallin as-sakha. Itu adalah cara untuk mengira kadar panjang 6 harakat. Ataupun boleh sahaja kita gunakan kepada mana-mana kadar panjang 2 ataupun 4 harakat menggunakan jari, ataupun kita samakan seperti sebutan setiap huruf yang dikira sebagai satu harakat. So mudah faham, kadar panjang mat lazim yang kita bincangkan pada malam ini adalah dengan kadar 6 harakat. Semua pembahagian yang 4 itu. So pada malam ini ringkas saja kita punya perbincangan kerana tentang kadar panjang mat lazim saja yang akan kita bincangkan. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, sementara itu saya bacakan mengira 6 harakat mat lazim sama dengan 3 kali mat asli atau 6 kali huruf berbaris. Ya, mudah. Jairin Lu, terima kasih. Kadar 6 harakat sama seperti 3 kali mat tabi'i. Ya, terima kasih. Betul so harap kita boleh dapat kefahaman dengan lebih baik, mudah-mudahan dan juga bagi yang dah belajar kita refresh semula lah. Baik, kita teruskan
Untuk kita punya segmen yang seterusnya, iaitulah membaca satu muka surat daripada Al-Quran. Adakah tuan-tuan, kawan-kawan semua dah bersedia untuk kita bacakan daripada muka surat yang ke-220, surah Yunus. Sebab ni ada cerita pasal Yunus, sebab tu dia ada keluar ikan tu. Kalau yang tengok di FB, dia ada nampak ikan lah kan. So far video malam ni okey kan, dia tak ada tersekat mungkin kita dah kurangkan file yang berat-berat, contohnya background yang ada gerak. So mudah-mudahan lebih baik lah kita punya audio dan video, insyaAllah. Okay, kalau dah bersedia dengan taranum apa yang kita bawakan pada malam ini adalah taranum Bayati. Salam Fas Burak Fayyad. Khabar, salam Fayyad, selamat datang. Okay. Semua clear di Kota Tinggi. Baik, sedia dengan taranum Bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. Tarik nafas, sedia. 1, 2, mula. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Seterusnya, فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Seterusnya ayat 104. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين
وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Lagu apa Ustaz? Tangkaplah. Ini Bayati, okay? Ini lagu Bayati. Ayat terakhir sudah. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita telah sama-sama selesaikan bacaan daripada muka surat yang ke 220 dengan taranum tema kita pada malam ini adalah taranum Bayati. Okey, taranum Bayati. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada rakan-rakan yang sama-sama baca bersama kita satu muka surat sehingga ke akhirnya. Dan jika ada sebarang pertanyaan boleh ajukan di ruang komen. Saya akan bacakan persoalan anda. Rakan-rakan yang baru hadir, saya ucapkan juga selamat datang ke kelas kita IQIM Interaktif Quran Imam Malik. Kita live setiap malam di FB Live setiap jam 10 malam. Dan jika berkesempatan saya akan buka di akaun IG, di IG saya sendiri. So setiap malam kita akan sama-sama membacakan. Kita jadikan ia sebagai amalan setiap malam sebelum kita labuhkan tirai, sebelum kita rehatkan diri. Apalah kiranya untuk kita baca satu muka surat ayat-ayat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan bacaan itu Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita sewaktu kita rehat sehingga kita bangun pada pagi esok, insya-Allah. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, salah send hello. Okey, kalau tak ada sebarang pertanyaan, so sehingga di sini saja pertemuan. Apa nama FB Ustaz? Nama FB Imam Malik Property, FB page, okay, Encik Ball. Okay, so kalau tengok di FB kita ada paparan nota, kita ada paparan ayat Al-Quran yang lebih mudah untuk buat rujukan lah. Kalau di IG, so live direct je lah. Ustaz, bagaimana curi nafas ketika bacaan Al-Quran? Tidak boleh, tidak dibenarkan untuk mencuri nafas. Berhenti. Kita ada waqaf ikhtiari, waqaf, ada beberapa jenis waqaf, sehingga kan kalau kita tak sampai nafas kita, kita boleh waqaf idtirari, waqaf kecemasan, waqaf yang terpaksa kerana mungkin kerana nafas, mungkin kerana terbatuk dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Okey, so kalau tak cukup nafas, berhenti setakat mana yang mampu. Tapi yang penting adalah kita perlu tahu dan kita perlu ibtidak, kita panggil permulaan. Katakan kita berhenti di satu tempat, kemudian kita nak starting balik daripada mana. Itu yang kita kena betulkan. Waqaf ni tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana tidak kita tidak berhenti pada mudhafun ilaih. Contohnya maksudnya papan hitam, sekali kita berhenti dekat papan saja, so dah lari makna. So waqaf itu jangan sehingga merosakkan makna, tapi waqaf di mana-mana saja kalau terpaksa waqaf.
tak sampai, katakan ayat itu panjang dan tak ada tanda waqaf, kita boleh berhenti di mana-mana sekadar kemampuan yang ada pada diri kita. Tapi yang penting pada uh, ibtidak semula itu mestilah kena betul. Itu Okay, so itu sahaja kita punya terima kasih di atas soalan. Okay, harap menjawab soalan. Ni Ustaz boleh tolong paparkan doa yang Ustaz baca lepas tamat baca Quran tu tak? Oh, saya cuba buat. Memang plan nak buat tapi kekangan masa tu, tak ada tenaga nak buat dan masa kadang tak sempat. Saya cuba insya-Allah, izan izir saya cuba insya-Allah. So sehingga di sini dulu. Esok kita akan jumpa pagi 8.30 pagi, kita akan sama-sama mengaji satu juzuk daripada Al-Quran sebelah pagi dan satu juzuk sebelah petang. Sempena maksudnya wabak COVID-19 ni, kita bacakan sehari 2 juzuk, satu di sebelah pagi, satu di sebelah petang jam 5 petang. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran itu, selepas itu kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar mudah-mudahan wabak ini dapat dihapuskan, dapat diangkat secepat mungkin lah. So itu sahaja pesanan saya. Jangan lupa kita jumpa lagi pada pertemuan esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.